آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa surau Al-Hijrah, SB Road, bapa-bapa rahimakumullah, serta sahabat-sahabat saya yang buat live pada malam ini, iaitu Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah. Tuan-tuan boleh tengok nanti dalam page tersebut, serta Abang Azizan Hassan untuk page syiar kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak kerana menyebarkan ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, setelah kita mendengar titah perintah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, ya, berkenaan dibenarkan kita untuk menunaikan salat serta membuat kuliah maghrib berdasarkan SOP yang ketat, dan insya-Allah bila sahaja masuk je isyak kita akan berhenti, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Hikam. Kita berhenti hari itu pada muka surat 20, pada adab-adab ahli tasawuf al-faqir. Hari itu kita telah membicarakan tentang kata-kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, di antara tokoh tasawuf yang hebat, mengatakan adab-adab bagi ahli tasawuf al-faqir. Bulan yang lalu saya telah menerangkan apa maknanya al-faqir. Pengajian yang lalu saya telah menerangkan apa maknanya al-faqiru ilallah. Kita ni orang yang miskin, tuan-tuan. Faqir, segala-galanya itu bermakna dhaif, lemah. Sekaya mana pun kita, tuan-tuan, naik kereta besar macam mana pun, naik motor besar, laju macam mana pun, tuan-tuan, satu hari bila Allah ambil kesihatan, dah tak boleh naik motor dah, tinggal je motor, tuannya tak tahu ke mana dah. Apatah lagi, tuan-tuan, walaupun kita ni ada duit kaya raya, tuan-tuan, orang Parit kata moncoh, banyak duit, berkepuk-kepuk duitnya, memang kata selak tilam pun banyak duit ni, duit selin lah. Tapi ketika mana, tuan-tuan, kalau Allah hendak berlaku sesuatu, ayaqula lahu kun fayakun, Allah kata jadi maka jadilah. Tiba-tiba bisnes tak laku, perniagaan tak laku, dia jatuh miskin. Daif tak daif kita ni, tuan-tuan. Fakir tak kita ni, tuan-tuan. Fakir kerana apa? Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan 4 adab yang tajrid. Tajrid ni apa dia, tuan-tuan? Tajrid ini yang kita lihat yang ada hanya pada dia secara personal. Maknanya 4 sifat yang tajrid ini, tuan-tuan, bukan mudah kita nak jumpa pada orang umum, orang ramai. Bukan susah, bukan mudah, susah. Seperti penghormatan kepada yang besar atau yang lebih tua. Saya ulang balik, ar-rahmah lil akabir. Ar-rahmatu lil akabir ni, tuan-tuan, menghormati orang yang lebih tua. Bukan semua orang boleh buat. Tambah kalau kita bengang dengan orang tua tu. Orang tua mana? Orang tua surau ni lah.
Ni arah ni. Kita tak boleh datang jemaah. Kalau ada orang tua tu, aku tak boleh datang jemaah. Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Orang yang pandai agama, orang yang kadang-kadang azan, orang yang kadang-kadang naik jadi imam tapi dia muda, darah panas. Padahal kita tengok akhlaknya baik tuan-tuan, tapi dalam bab ini dia kalah. Apa dia? Kalau dia sudah menjadikan seseorang itu sebagai aduwan lahu, enemy. Apa makna enemy ni? Musuh ketat dia, maka dia tak boleh jadi orang tasawuf. Pasal apa? Dia akan kata, selagi ada orang tua ni, aku takkan jejak kat surah Hijrah ni. Pasal apa? Tak boleh. Aku nengok dia kecil je rasanya. Jangan ajak aku. Sekarang kalau aku marah sekarang, aku sepak je orang tua tu. Ini orang yang tak ada adab orang tasawuf. Yang kedua pada rahmah. Ar-rahmatul lil asagir. Apa itu? Kasih kepada orang yang lebih muda. Ini pun tak ada kat semua orang. Ada orang tuan-tuan, lagi dia tua, lagi besar ego dia. Ada. Kalau tuan-tuan suka tengok orang-orang muda yang datang sini, tuan-tuan tegur, tuan-tuan pelekehkan dia, tuan-tuan tak boleh jadi orang tasawuf. Tuan-tuan tengok nampak muka kamu ni kejap ada, kejap tak ada, apa biskut, celum-celam. Apa kerjanya? Tuan-tuan, orang macam ini dia tak ada rahmah, kasihan, sayang pada yang muda. Apa salah dia cakap pada yang muda tu? Tak apalah, boleh datang. Kita tak paksa, haji tak paksa, tok tak paksa, pakcik tak paksa. Mungkin ada hal lain yang kamu tak dapat datang, tapi kalau boleh datanglah. Kan ia menarik hati. Orang kata apa? Tajzil intibah, menarik hati dalaman seorang yang muda untuk datang. Kerana apa? Pakcik ni baik, pakcik ni bagus. Baik. Yang ketiga, wal insafu fin nafsi. Saya ulang balik hari tu. Apa dia? Sentiasa merasa diri ni kurang. Insaf. Itu dia sebut tuan-tuan. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima banal maut. Orang yang cerdik ini, apa dia? Yang setiap hari dia muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan para sahabat, apa dia? Hasibu anfusakum. Apa dia? Insaf diri, muhasabah diri ni tuan-tuan. Sejak kita balik sampai umur 60, sampai umur 70. Saya jumpa seorang pakcik tu tuan-tuan, dia menangis. Berkaca mata, menangis. Kenapa Pak Haji? Ustaz, saya umur dah 73. Atau ngapa yang pakcik sedih sangat 73 umur? Yalah, nak buat macam mana umur 73? Bukan boleh tukar 37. Bukan itu Ustaz. Dia kata SOP baru, umur lebih 70 tak boleh datang solat jemaah. Oh yo, sebab itu ke Pak Haji? Allah sedihnya hati Ustaz. Saya bertanya pada AJK Surau, tak boleh ke saya datang? Saya walaupun 73 tapi sihat. Ni kalau ngangkat kayu balok pun boleh lagi ni. Mak kayu balok tuan-tuan. Ngangkat kayu balok, timpa dia balok lah. Tuan-tuan, apa nak kata, ini sebagai menjaga dihifzun nafs, menjaga nyawa daripada maqasid syariah ni tuan-tuan. Syarak berkata begitu, kita nak jaga orang-orang yang lebih berumur ni supaya selamat, bukan tak bagi, nak jaga nyawa. So dia insaf tuan-tuan. Alhamdulillah, dia kata Ustaz, saya ni udah insaf pun dah lambat katanya. Umur 40 baru taubat Ustaz. Banyak lagi Ustaz, saya nak beribadat. Kalau buat disyurahkan, Nabi kata
solat jamaah itu lebih baik daripada solat bersendirian. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi. Solat berjamaah itu lebih baik daripada solat bersendirian di rumah ustaz, 27 kali ganda. Allahu Rabbi. Yang ini saya kalah tuan-tuan, saya tak nak kata apa, saya kata betul. Tapi bila ada wabak begini, haji sembahyang di rumah, doalah pada Allah. Allahumma ya Allah, hatiku ini tercarik-carik, terpanggil-panggil untuk solat jamaah di surau ya Allah. Tapi oleh kerana wabak ini ya Allah, syarak mengatakan kena jaga nyawa ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah aku pahala menyamai solat jamaah di surau dan masjid. Walaupun di rumah boleh buat solat jamaah, dia ni mengaji. Walaupun di rumah ni boleh buat solat jamaah, tetapi tuan-tuan tak sama pahalanya macam solat jamaah di masjid dan juga di surau. Nanti kita baca hadis ni sebentar lagi. Ya, baik. Yang keempat, tidak mementingkan diri. Tarkul al-intisaf laha. Apa makna dia tuan-tuan? Jangan mementingkan diri sendiri kalau nak jadi orang yang tasawuf. Kalau orang memerlukan bantuan tuan-tuan, bagi orang tu dulu, kita kemudian pun tak apa. Agak-agak boleh buat tak? Ada orang nak berkawan dengan Imam Syafi'i. Buka dalam satu riwayat daripada Imam Syafi'i mengatakan, bila orang bertanya, aku nak bersahabat dengan kamu, maka Imam Syafi'i menjawab, boleh dengan satu syarat. Apa dia? Nuquduka nuqudi, fulusuka fulusi. Apa maksud dia? Duitmu duitku juga. Boleh? Boleh. Nak bersahabat dengan saya? Boleh. Bawa duit dalam dabar tu, biar duit tu bawa sini. Boleh tak? Boleh belah lalu. Tak payah sahabat pun tak apa. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kopi itu tak jadi orang tasawuf. Baik. Kita masuk pula adab-adab al-faqir bersebab. Ini tuan-tuan, adab-adab yang disebabkan oleh musabab. Kenapa kita buat begini? Kerana begini. Dan biasanya kebanyakan orang ada. Tak macam yang tadi, 4 yang mula-mula tadi. Tajrid ni hanya kepada orang-orang yang terpilih, hanya kepada orang-orang yang boleh mengamalkan akhlak orang tasawuf, ahli sufi. Yang ini boleh jadi wali Allah. 4 tadi, tambah lagi 4 yang orang lain pun boleh turut serta. Yusyarikuhul ghair. Orang lain boleh berkongsi panggil-panggil adab-adab ini. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, bersama-sama dengan orang yang baik. Mujalasatus salihin. Nak jadi orang tasawuf ni tuan-tuan, jangan campur orang-orang jahat. Jangan. Yang kaki judi. Sebab Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Musa al-Ash'ari dalam kitab Sahih Bukhari, mengatakan Nabi bersabda, masalul jalisis salih wal jalisis su'i. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang saleh dengan duduk dengan orang yang jahat. Kamasali sahibil miski, seumpama apa dia? Orang yang meniaga minyak atar, wakil hadad, dan juga orang yang tukang besi. Seorang tuan-tuan penjual al-misk, minyak wangi. Seorang lagi apa dia? Tukang besi. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtari atau tajidu rihahu. Kalau bercampur, berkawan dengan orang yang buat minyak wangi ni, penjual minyak wangi ni, kalau kamu tak beli pun, kata Nabi, sekurang-kurang tajidu rihahu, kamu mendapat baunya. Betul kan? Orang jual minyak wangi mesti promosi. Dia buka botol tu. Okey tak? Try. Cium bau. Wangi tak? Kita pun cium. Oh, wangi lah. Tak main Ustaz, RM10 sebotol. Botolnya renik, aku tengok. Saya kata, ini bosoi ini kalau sapu badan saya, habis terus. Sehari je habis.
Dia gelak. Kalau tak cukup Ustaz, boleh besar ini katanya. Besar ini boleh beli. Ini tak tahu RM80 tuan-tuan. Ni orang jual minyak wangi. Ustaz kata orang jual minyak wangi tuan-tuan. Yang ada kat surau ni pun dia suka kongsi minyak atar dia. Betul tak betul? Dia ambil minyak atar yang dia bawa tu, disapu, lepas tu siapa tak? Kita pun calik, dia pun bagi seorang calik, habis setengah botol minyak atar dia. Tak apa, nanti aku datang lagi solat jemaah sini, aku bawa minyak atar lain, yang ini daripada Harmain, tahu Harmain? Dia tanya kita pula. Harmain ni minyak atar yang kita cium dekat Mekah tu. Hampa tak tahu sebab hampa tak pergi Mekah lagi. Belagak pula tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, orang yang bawa minyak wangi, jual minyak wangi, paling tidak kita dapat bau wangi. Nabi buat perumpamaan. Tapi jangan tuan-tuan jenis pedaja orang, dia bukan bawa minyak wangi, dia bawa bau busuk. Apa dia buat? Dia tarik tangan kawan, letak bawah ketiak. Tuan-tuan, kawan cium dajjal. Jangan jadi macam tu. Ambil tangan kawan, letak kat punggung, but kentut tuan-tuan. Ya Allah, bau potato basi 10 tahun punya bau. Jangan buat apa itu tuan-tuan. Kenapa? Kita mesti memberikan suatu teladan yang baik. Itu perumpamaan kinayah yang Nabi buat. Orang yang jual minyak wangi atau mencalitkan kita bawa minyak atar ni, kurang-kurang kita dapat bau wanginya. Apalagi kata Nabi SAW, wakilul haddadi yu'riqu badanaka aw saubaka. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, tuan-tuan, tukang besi ni bila dia tempa besi tu, dia letak besi tu dalam tempat bakar tu tuan-tuan, yang menyala nampak berbara. Dia tarik besi tu tuan-tuan, marah besi tu, dia pun ketuk. Orang kita panggil tempa besi. Buat param, buat kerih. Masa dia ketuk ni tuan-tuan, akan apa yang akan berlaku? Ni, dia punya percikan api tu. Percikan api tu kalau kena baju, kata Nabi, yuriqu badanak, boleh membakar. Kalau kena baju, boleh tembok baju tu. Kalau kena badan, boleh sakit badan tu. Orang putih kata bruise, bukan berus orang Melayu. Bruise, apa dia? Boleh jadi lebam-lebam badan tu, kena api tu, melecur. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu saja, au tajidu minhu ri'an khabisatan. Apa dia? Kalau tak kena dia punya api tu pun kita dapat baunya. Bau apa tuan-tuan? Bau busuk tai besi. Dia tai ni banyak apa tuan-tuan? Orang panggil tai besi, ada orang panggil tai minyak. Tai minyak ni kalau kita makan sedap. Tai besi jangan harus dimakan, mampus tuan-tuan. Ada yang dinamakan tai orang, tu lagi teruk tuan-tuan. Tak mati Allah. Nabi buat perumpamaan, bukan bermaksud tukang besi ni jahat, tak. Itu kena faham kinayah. Maknanya Nabi buat perumpamaan orang Arab pada masa itu supaya dia faham. Dua orang ni, dua profession ni tuan-tuan, sahabat boleh faham dan sahabat memang selalu tengok. Pertama, sahibul miski ini siapa dia? Orang yang menjual minyak wangi, minyak atar ni tuan-tuan, atau pembuat minyak wangi, minyak atar ini biasa dilihat oleh orang-orang Arab. Begitu juga tukang besi pada masa itu. Profession tukang besi merupakan profession yang penting. Nak buat ladang kuda, nak buat senjata, nak buat parang, nak buat apa saja tuan, akan memerlukan kepada tukang besi. So Nabi bagi perumpamaan supaya para sahabat ni boleh beza al-farqu. Apa dia? Musa'abatus salihin wa mujalisatuhum min syamil akhyar. Siapa yang duduk dengan orang-orang yang saleh, maka dia akan mendapat apa orang panggil kesan-kesan kebaikan. Wa huwa tariqun linaili sa'adah fid darain.
Ini adalah cara jalan bagaimana kita nak dapat kebahagiaan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Sebab itu orang soleh ni tuan-tuan, kenapa kita ni kena berkawan dengan orang yang soleh kalau nak jadi orang tasawuf ni? Kerana orang soleh ini, kata ulama, mayadulu jalisahu ala Allah. Dia boleh membawa kita, menunjukkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Min qaulin, daripada perkataan dia, au amalin, daripada perbuatan dia. Tak mati Allah, kalau kita duduk dengan orang yang soleh, kita dengar nasihat dia, ni bagus. Aku tengok Mika sibuk niaga, tak ada masa nak datang surau. Sekala tu kena peruntukkan waktu ni untuk menghadap Allah. Betul, boleh solat di rumah, boleh solat di gedung, di kedai, di pasar, betul. Tapi lebih baik kita solat di masjid dan surau. Kalau tak boleh, subuh, zuhur, asar, paling kurang maghrib, isyak tu. Orang soleh. Aku tengok, ya, bini kamu jangan marah. Haji nak bagi tahu, saya nak bagi tahu, imam nak bagi tahu, atau ustaz nak bagi tahu, tuan jangan marah, jangan terasa hati. Saya tengok isteri tuan, alhamdulillah pakai tudung, tapi minta maaf saya sebut, di bawahnya seluarnya ketat. Tuan menutup aurat bagus, Allah suruh, tetapi kena ingat mesti mengikut tata cara syariat, mesti mengikut yang disuruh oleh Allah SWT, hingga dilabuhkan tudung itu hingga ke bawah dada. Saya tengok tudung pakai, jangan marah ya, tapi dililit, bila lilit nampak tengkuk tu, nampak rantai meh tu. Kadang bila saya bersembang dengan isteri tuan, kadang-kadang saya terpaksa tengok ke lain, bukan sebab hodoh mukanya, tidak, tapi saya tak nak ternampak aurat yang ada di situ. Pertama, aurat kulit dia. Kedua, rantai tu pun kira aurat lah tu. Perhiasan tuan-tuan yang sengaja ditayang-tayangkan, daripada rantai tu dia naik gairah nengok tang kulit tu. Cantiknya rantai emasnya. Ya Allah, kulitnya pun putih melepak. Aja gata ustaz ni. Itu ustaz gata, jangan campur. Cari ustaz baik macam aku, beriman. Nasihat tuan-tuan. Dan kita jangan marah bila orang yang nasihat itu memang orang yang soleh, yang dia tak buat benda tu. Janganlah kalau ustaz tu pun merokok, jangan marah. Orang nasihat rokok je, jangan marah. Ustaz tu pun merokok, tapi dia nasihat orang jangan merokok. Tuan-tuan nak ikut tak? Merokok ni dia merokok pun nak meninggal dunia dah. Ustaz tu pula cakap jangan merokok. Tak boleh tuan-tuan. Lepas tu orang yang soleh ini bukan saja min qaulin au amalin. Kadang-kadang orang yang soleh ni tuan-tuan, dia malas nak bercakap banyak, tetapi kita boleh ambil apa dia punya contoh taladannya daripada mana tuan-tuan? Daripada amalin, daripada perbuatan dia. Dia datang tuan-tuan pukul 8 pagi, 9 pagi, kita tengok orang lain tak datang, dia datang solat duha. Kemudian tuan-tuan kita tengok dia duduk ya dalam surau ni, dia baca Quran. Kita kadang-kadang lalu-lalang tuan-tuan ya, singgah juga, tapi nak kencing dekat jamban tu je. Habis kencing kita balik. Tapi orang macam ni tuan-tuan, orang tasawuf ni, orang yang nak boleh jadi wali Allah ni tuan-tuan, dia datang tempat ini sebagai rumah nombor 2 dia. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Kata Nabi, apa dia? Hati dia ini rindu kepada masjid. Dah habis solat subuh tuan-tuan, dia balik rumah kejap, beli makan pagi, dia hantar makan pagi ke rumah. Ni selalu orang pencin lah ya. Lepas tu dia bagi tahu kat isteri dia, abang nak ke surau kejap. Isteri dah tahu dah. Nak ke surau kejap tu untuk apa? Solat doa dan baca Quran. Dia solat doa ni tuan-tuan, daripada 8 pagi tu 9 pagi dia solat ni tuan-tuan, dia baca Quran sampai pukul 10. Dia balik rumah tuan-tuan untuk menunaikan sunnah Nabi lagi pukul 12. Apa dia? Qailullah, tidur kejap.
Kemudian tuan-tuan pukul 12.30 tu dia dah sampai ke surau ni. Pasal apa? Yantaziru waktu salat zuhri. Dia menantikan, tunggunya apa dia? Solat zuhur. Kalau masjid, dia masuk masjid niat iktikaf, dia berzikir. Kalau surau dia tak jadi masjid, dia tak boleh niat iktikaf, tuan-tuan niat menunggu solat zuhur ni, dapat pahala. Sambil ambil tasbih tu pegang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih, dapat pahala tuan-tuan. Baru boleh jadi orang tasawuf, baru boleh jadi Allah angkat darjat dia tuan-tuan, boleh jadi wali Allah. Agak-agak boleh kan? Lepas zuhur ni tuan-tuan, dia buat pula apa dia? Sunat-sunat yang lain. Ba'diyah. Ya, apa lagi tuan-tuan mati Allah? Dia baca Quran, dia berzikir lagi. Balik rumah sekejap, tengok orang rumah makan tengah hari, asar dia tamat. Ini kata qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya itu tuan-tuan sudah bergantung, terpikat, terikat dengan masjid. Orang macam ini husnul khatimah. Orang macam ini matinya dalam mati yang baik. Agak-agak boleh tuan-tuan? Ke tuan-tuan kita ralik tengok TV di rumah, ini masalah. Tengok TV pula tuan-tuan, Zuhur pukul 3 baru buat. Pasal apa? HBO punya story ni memang best, very interesting lah, tereleng betul ceritanya. Syok tengok-tengok jam pukul 3, Allah, Zuhur tak semayang lagi. Atau macam itu kehidupan kita setiap hari tuan-tuan. Tambah PKP ni lagi dia seronok tuan-tuan. PKP tak ada alasan dah nak pergi surau masjid, tak dibenarkan. Hore, hore, hip hip hore. Tapi dalam Facebook dia tulis macam orang yang marah menang. Apalah SOP sekarang ni, nak pergi masjid pun tak boleh. Kami merindui masjid, kami merindui. Lepas tu bila dah boleh ni, muka pun tak nampak tuan-tuan. Adakah tuan-tuan orang itu tak dapat jadi wali Allah ataupun mendalami ilmu tasawuf? Wajalis su', manakala orang yang orang yang perangai ni tuan-tuan, wa huwa man yujalisu ghairahu yasuddu an sabilillah. Bila duduk dengan kita, dia akan halang kita ni untuk berada di jalan Allah. Allah warak menung pergi kuliah. Relax lah bro, jom karaoke malam ni. Ni sebelum PKP hari tu. Allah, kuliah bro, tiap malam kuliah. Jomlah, awak belanja nak. Kita pergi ke TV tu, TV-nya besar, soundnya hebat. Ada tuan-tuan orang kita ngaji karaoke nombor 1 ada. Dah tak pergi kuliah Ustaz Munawir malam tu. Mana perginya? Dekat karaoke nyanyi lagu Empat darah duduk di tepi sungai. Bunyi macam Taranum. Duduk menjerat si ketamlah batu. Masuk. Habis tuan-tuan, habis. Sebab itu jangan campur dengan orang macam ini. Tuan-tuan, kalau campur dengan orang yang apa dia tuan-tuan? Kaki judi. Jadi kaki judi lah kita. Lepas tu kata ulama ini, imma antutalaka syurur af'ali. Bila kamu duduk dengan dia, akan terkesan syurur af'ali. Apa dia? Perbuatan jahat dia kamu akan ikut. Belanja kita makan, Isyak, today on me. Makan pun tak. Makan. No problem. Makan. Yang pui. Minum. Tengahlah, aku belanja. Kita pun heran, mana dapat duit banyak ni? Makan dekat tempat bukannya murah. Western ni, Western atau nasi Arab Yaman ni tuan-tuan, satu pinggan tu sama ada RM25, paling murah RM15. Burgernya pun RM8. Mana dapat duit ni? Belanja pula dekat 10 orang, habis 2, 3, 4 tuan-tuan. Tak apa makan. Apa kamu nak makan? Tak cukup makan, bawa balik bungkus. Mak kita pun risik-risik tuan-tuan tanya, banyak duit ni, mana mari dapat mana duit ni? Biasa,
Malam menang first prize. Nampak tak? Dia kata kat kita pula, aku tengok sengkek ya. Rajin semayang buat apa? Tonggang-tonggik sujud rokok. Tapi sengkek apa? Nak aku walaupun aku ni kaki judi, tapi Allah masih sayangkan aku. Udah itu pula ujah dia tuan-tuan. Allah masih sayangkan aku. Lepas itu Allah bagi aku menang judi. Ya Allah tuan-tuan. Sampai macam tu pula ujah dia. Kita dengar tertarik. Ini yang dikatakan oleh ulama antatalaka syururi af'alihi. Apa yang berlaku? Kamu akan tertarik dengan perbuatan jahat dia. Betul juga. Semayang-semayang pun susah juga. Jadi tengok semayang-semayang main judi. Allah bagi moncoh ni Dia tak tahu tuan-tuan, orang yang jahat ini Allah bagi sebab istidraj. Jaga-jaga. Apa itu istidraj? Dia buat tuan-tuan sampai dia takkan kembali kepada jalan Allah. Ni bahaya. Pasal apa? Dah banyak peluang bagi, nasihat bagi, degil, tanda juga kerai hati, Allah bagi istidraj terus. Abadat terus menerus lah keadaan macam tu. Tak macam tu. Apalagi fatusyarikahu auzarahu. Ini yang paling takut kata ulama. Apa dia? Kita kongsi pula dosa yang dia buat kalau kita buat. Terhormati Allah, jangan kita menjadi orang yang bila bercampur orang baik dia rasa geli-geleman. Tuan-tuan pernah jumpa tak spesies apa ni? Kalau dalam Facebook tu dia cukup marah kalau sahabat Facebook dia mengingatkan dia solat-solat, sudah solat Zuhur ke sahabat, jangan lupa Zuhur sekian-sekian jam pada satu, contohnya 1:29 contoh ya, solat Zuhur, tinggalkan apa yang ya sepatutnya ditinggalkan, kerja-kerja dunia itu tinggalkan dahulukan panggilan Allah. Dia baca tu tuan-tuan, berbulu dia rasanya, dia rasa geling-geleman dia bacanya. Dia pun tulis balik dalam Facebook, dalam wall orang tu, macamlah hang seorang je semayang. Weh, nak semayang tak payah ajak orang, ni riak namanya. Dia pula ngajar orang tu tuan-tuan. Ni riak namanya. Apa salah tuan-tuan type, terima kasih, syukran laka, terima kasih kerana mengingatkan saya. Alhamdulillah, tadi memang saya kalau tak baca status ni tadi, saya lalai. Tu, kalau berkawan dengan orang soleh. Tapi kalau berkawan dengan orang jahat, siapa orang jahat tu? Kita lah. Na'uzubillah. Kita tuan-tuan, ambil dia punya wall tu, kita bantai macam-macam, jadi tentera troll kebangsaan. Kita share pula dengan kawan-kawan, kita kena tengok ni. Mamat ni, aku kan tak kenal dia dulu. Dia ni kaki raba ni. Dia cerita dulu mana. Kaki raba. Dia dulu kaki raba ni, kaki solat kasut orang. Kaki raba, kaki wali lah pula. Tak ada dalam Facebook, pergi mengumpat pula di kedai-kedai. Nasib baik PKP tak boleh berkumpul. Itu hikmah PKP ni. Sebab PKP kalau tak ada, kita berkumpul di kedai, tak ada isu lain, mengumpat je lah. Bukan aku koma lah. Kawan dia cerita ala kawan. Saudara, ini dulu pun kaki tonggang. Udah cerita kaki tonggang, kaki raba betina. Aku kan tak kenal ni masa konser rock lo, konser rock dekat Penang. Aku masih ingat lagi. Masa-masa tu nak tangan megah. Dengan dia la ilaha sudah. Dia tak tahu kawan tu dah insaf, kawan tu dah bertaubat. Faham? Jangan campur dengan orang yang hatinya keras, nanti kita akan menjadi orang yang keras hati. Al-mar'u ala dini khalilin falyanzur ila ma yukhalilu. Kata Nabi, seorang itu mengikut akhlak sahabat dia, falyanzur ila ma yukhalilu, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Baik. Yang ketiga, adab-adab yang disebabkan tuan-tuan, apa dia? Iaitulah yang ketiga, muhafazatu ala salah, melakukan solat jamaah, salatul jamaah, muhafazah. Mana muhafazah? Dia menjaga solat jamaah dia. Ini orang yang nak jadi orang tasawuf ni tuan-tuan, solat jamaah ni bagi dia adalah wajib. Walaupun ulama mengatakan tuan-tuan, ada yang mengatakan wajib,
Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan hanya fardu kifayah. Ya, pertama tadi wajib atau fardu ain, yang kedua sunnah je, yang ketiga fardu kifayah. Fardu kifayah ni paling ringan tuan-tuan. Apa dia? Kalau ada 3 orang yang mengerjakannya, maka yang lain tak wajib buat solat jamaah. Tapi bagi orang tasawuf ni tuan-tuan, dia tak ambil yang nombor 3 ni, dia tak ambil yang nombor 2, dia ambil yang nombor 1. Dia mewajibkan diri dia datang solat jamaah. Tu baru boleh jadi orang tasawuf. Agak boleh kan? Boleh tak boleh? Fail. Abang Ijang kata fail lah apa itu. Tak mati Allah, sebab dia berdasarkan kepada sabda Nabi, salatul rajuli fi jama'ati tudha'afu an salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 da'fan. Salat seorang lelaki itu secara jamaah digandakan oleh Allah SWT daripada salatnya di rumah. Ini saya kata ni, pakcik ni yang umur 73 tadi, yang menangis tadi, kenapa dia nak sangat datang berjamaah di surau? Kerana dia ni antara orang yang sudah masuk jiwa dia adab-adab tasawuf. Dia mengatakan apa dia, ustaz, walaupun boleh solat jemaah di rumah dengan anak-anak bini, tapi hadis Nabi mengatakan solat seorang lelaki itu di masjid secara berjamaah lebih baik daripada solat yang fi baitihi wa fi suqihi, di rumahnya atau di pasar tempat dia berniaga, gedung-gedung. Tengok, kita pergi Maidin contoh, pukul 12.30, jalan Allah, azan, kita masuk ke surau musallanya, semayang berjamaah. Saya nak tanya tuan-tuan, berdasarkan pada hadis ini, semayang di surau, gedung, supermarket, pasar raya ni, dapat tak pahala 25 darjah ni, 25 gadi ganda ni? Dapat tak dapat? Kenapa dapat? Berjamaah. Nabi kata berjamaah di masjid surau lebih baik daripada rumah ataupun syuk, gedung, emporium. So gimana ni? Dapat tak dapat? Ni soalan cepu meh ni. Masuk periksa lepas ni, ya. Dapat tak dapat tuan? Dapat sebab walaupun dalam emporium, tempat itu masih dinamakan sebagai surau. Tetapi kalau dia tidak dikhaskan sebagai surau, dia hanya buat ruang solat, tuan-tuan, bukan surau, namanya ruang solat, tempat orang boleh solat lah, tak beria macam surau, macam masjid, maka pahalanya ada, tapi tidak menyamai sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, boleh dapat 25 full. Baik tu, bila orang bukan Islam yang tak faham ini mempertikaikan, this is very dangerous. Mereka mengatakan kenapa di setiap pasar raya boleh buat surau, mesti buat surau. Why? Nampak kan? Benda ini pernah disuarakan. Kenapa di emporium, kita dah panggil emporium lah ya, emporium Perak dah tak ada dah ya, di pasar raya, di supermarket mesti ada surau, betul kan? Maidin ada surau, Ion sini panggil apa? Ion, Ion ada surau, tuan-tuan. Ke tak pernah sampai surau Ion ni? Jalan je, surau tak pernah singgah. Lebuh Raya ada surau kan? Ada cadangan mengatakan kenapa di Lebuh Raya supermarket tak buat rumah ibadah orang lain? Kalau di emporium, di supermarket boleh buka surau, kenapa situ tak boleh buka gereja? Kenapa di R&R tak boleh buka gereja, tak boleh buka temple, kuil? Kenapa? Jawapannya senang tuan-tuan, kerana dalam agama lain tidak ada pengkhususan sebagaimana dalam
Islam. Bukan kita menafikan bukan Islam. No. Tapi dalam Islam kita ada hadis, the verses of hadith from the Prophet of Muhammad said, Nabi menyatakan apa dia, solat di surau, satu bangunan premis yang namanya surau ataupun masjid, adalah pahalanya sama ada 25 kali ganda. Atau satu lagi ada mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih baik daripada solat berseorangan 27 kali ganda. Hadis pertama 25, hadis yang kedua 27 kali ganda. Maknanya apa? Dia solat berjemaah di tempat yang maksus, di tempat yang khas, masjid dan surau, baru dapat 25 atau 27 kali ganda. Ini kata ulama. Tak mati Allah. Sebab itu kita menyatakan di mana ada tempat perhimpunan manusia umat Islam kena buat surau, termasuklah tempat pusat membeli belah. Okey tuan-tuan, faham murid-murid? Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebab benda ini dimanipulasikan, menyebabkan orang pun kata betul, kita ni memang tak adil. Yang cakap tu orang Islam tu, dia tak faham, dah tak mengaji, jahil murakab 7 keturunan, tapi bercakap macam orang alim. Tanyalah orang alim dulu, betul-betul kenapa tak buat? Samalah kita agama sama. Cakap pula kopi tu, buatlah tempat orang lain sama. Tuan-tuan, agama lain tidak ada orang kata apa dia prioriti dalam bab menekankan solat secara berjamaah. Tetapi Islam ada. Kita jawab macam tu. Bukan kita menafikan hak-hak orang bukan Islam, ya. Islam amat menghormati hak-hak orang Islam yang lain. Baik, terhormati Allah, ya. Jadi orang yang pergi solat jamaah ini termasuk dalam akhlak orang tasawuf, termasuk dalam akhlak yang boleh menjadi wali Allah. Bagi dia datang solat jamaah walaupun merangkak, tuan-tuan, dia datang. Sebab Nabi sebut dalam riwayat lain, kalaulah siapa-siapa yang tahu solat subuh ni fadilat dia, pahala dia, dia akan datang solat jamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan, baik tu tuan-tuan, saya tengok ada seorang budak, ya, ni di Masjid Abu Ubaidah, Taman Perpaduan. Allahu Rabbi, tuan-tuan, ya, seorang adik ni dia lumpuh, tuan-tuan. Dia datang ke surau tu, naik dia punya, ya, kursi roda tu. Siapa-siapa nak tolong dia tak bagi. Dia kata dia boleh buat sendiri. Sampai di surau ni, tuan-tuan, dia turun di kursi roda ni, dia bukan merangkak, tuan-tuan, bukan mengesut sambil duduk, sambil baring ni, tuan-tuan. Bayangkan dalam keadaan terbaring ni, tuan-tuan, dia mengesut sikit nak pergi ke saf jamaah ni. Masya Allah. Kita tengok pun, tuan-tuan, saya tengok pun rasa sebab betul. Pasal apa? Kita yang kaki syiar ni, kaki yang boleh berlari ni, kaki yang boleh berzumba ni, kaki yang boleh berjoget ni, joget anak gembala ni, surau pun tak sampai. Kaki yang boleh kuat meleraja orang ni, kaki yang kuat hiking ni, tangan yang kuat, tuan-tuan, angkat besi berat, masuk gymnasium, masuk gym, masuk borang orat, berapa malik tapi subuh nak angkat selimut pun tak larat. Nak datang jemaah tak larat, tuan-tuan. Pasal apa? Subuh semua orang lumpuh belaka, paralyze. Aku pun kadang-kadang lumpuh juga, tuan-tuan. Masalah, tak boleh jadi orang tasawuf. Dan yang terakhir untuk malam ini, apa dia, tuan-tuan? Menolong orang-orang fakir, muwazabatun, ya, muasatu, ya, zawil faqah. Apa dia? Menolong orang-orang fakir miskin, tuan-tuan. Sebab itu, terhormati Allah, orang-orang fakir miskin ini kita kena tolong.
Bagi orang yang ada adab tasawuf ini, dia menyatakan apa dia tuan-tuan, kalau kita menolong orang miskin, Allah Ta'ala akan tolong kita. Orang yang tasawuf ni tuan-tuan, nak jadi wali Allah ni, dalam hati dia kena ada apa dia, satu perasaan apa dia, huwa rizqullah. Gaji yang kita dapat, duit yang kita dapat ni rezeki Allah, Allah bagi. Wallahu yarzuqukum fala taqafu al-faqra wa'tu. Allah yang memberi rezeki kepada kita, maka jangan takut jadi fakir kalau kita beri pada orang. Nampak tak? So, tabung dah jalan ke belum malam ni? Belum? Dah? Apa awal benar? Masa nak masuk tabung ni tuan-tuan, kalau nak jadi orang tasawuf ni, nak masuk tu jangan teka-teka tangan tu. Kalau teka-teka tu kita takut fakir, jadi fakir. Kita ambil duit kita tu, masuk tu dengan doa, Allahumma ya Allah, RM50 aku bagi, kau gantikan lebih baik 700 kali ganda. Kalau kita ada sifat ni tuan, kita bagi 50, kawan-kawan tanya, weh RM50 tu banyak berbenar? Tak miskin pun kita bagi 50, tu boleh jadi orang tasawuf. Tapi kalau RM2 tu tuan-tuan yang standard, kita selalu bagi ketok. Silap poket. Ingat RM2, seluk-seluk RM50. Mata kencing manis. Masuk dalam tabung surau tuan-tuan, kawan tegur, baru perasan. Kawan kata, "Wei, tu RM50 tu. Banyak lah." "Ha? RM50?" Korek balik tabung tuan-tuan. Dia tak dapat korek, koma 3 hari. Oh, tak boleh jadi orang tasawuf ni tuan-tuan. Wa amma auna famadaha ala ma fa'alu falam yakun ila irsil ajah. Setiap kali dia buat baik, dia akan menyatakan ini perbuatan yang Allah suruh. Boleh tak? Orang tasawuf ni jiwa dia macam tu. Tak apalah, bukan rezeki aku. Tu orang tasawuf. Duit kamu apa hilang itu? 1,000 aku nak bayar bil ni, kereta hilang. Macam mana boleh hilang? Cucuk mesin ATM tu, duitnya keluar. Patut aku lupa nak ambil duit tu, ambil kad, duitnya tinggal. Pernah laku tuan-tuan? Ada. Atau aku keluar bank tu tak lama pun, dekat 10 minit je aku lupa. Aku patah balik tengok udah tak ada. Kawan kata lah, macam mana boleh lalai macam tu? Apa Arab itu? Careless lah you ni. Yang marah. Apa jawapan tentang orang tasawuf ni? Nak buat macam mana? Bukan rezeki aku. Ya tak? Boleh tak macam tu? Tuan-tuan, kadang-kadang orang cakap kita macam tu bukan rezeki mereka. Kita boleh sabar, tapi yang kita tak sabar apa dia? Kalau bini yang cakap, betul tak? Abang hilang RM50 lah. Isteri ni baik nak ikut tasawuf, mengaji. Bang, ustaz kata apa? Bukan rezeki kita. Kita tengken orang umar ni. Wah, senang lah orang cakap. Kenapa mencari duit? Apa singa jantan tuan-tuan. Tak boleh jadi tasawuf. Pasal apa? Baran. Full of madness. Penuh dengan kemarahan. Tak boleh jadi orang tasawuf. Hebat kitab ni, hebat ya. Syarah Al-Hikam ni tuan-tuan, yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang disyarah kepada Syekh Atta-Illah As-Skandari. Sekarang dia jadi Menteri Agama. Dr. Zulkifli Al-Bakri ni jadi Menteri Agama. Dia memang orang tasawuf tuan-tuan ya. Baik tu dia syarah kitab ni tuan-tuan. Bila kita syarah, insya-Allah tuan-tuan yang dengar kalau mengaji sampai habis ni insya-Allah tuan-tuan. Tebal ni. Kita baru muka surat 20. Baru muka surat 20 tuan-tuan. Ada lagi berapa tak tahu. Yang terakhir muka suratnya tuan-tuan, saya baca tengok. 400 lebih tuan-tuan. Bukan 400 lebih. 500 lebih, muka surat 500 lebih. Bila nak habis mama? 25 tahun lagi insya-Allah tuan-tuan. Tu risau. Mangkol lah nunggunya ya. Sekongkong tuan-tuan dapat sikit, yang penting amalkan. Jangan bonyok-bonyok tapi tak buat, tak amalkan. Jadi tuan-tuan kalau ikut kitab ni, ikuti, insya-Allah tuan-tuan akan menjadi orang yang akhlaknya baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekali itu tuan-tuan. Kita pun sudah masuk isyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadi kita orang-orang beriman, dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita tuan-tuan dengan doa para pecinta ilmu ini.
akan menyelamatkan kita daripada wabak corona ini. Allah angkatkan insya-Allah daripada bumi Malaysia, khususnya daripada bumi Perak ni insya-Allah. Ya, boleh tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minasy syuhada'i was salihin wa asna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala khususan min Malaysia, min biladina Malaysia wa min wilayati Perak. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.